ini pilihanku. Aku terpanggil untuk buat confession dekat sini kerana isu yang pernah viral baru-baru ni lah. Tentang kecurangan seorang bos bersama dengan staf dia. Benda ni mengingatkan aku pada kisah silam aku yang hampir sama terjadi pada tahun 2019, kes yang melibatkan bos aku. Sejak kes tu viral, aku rasa sangat tertampar dengan isu ni. Nama samaran aku Fina. Masa kejadian tu berlaku, aku masih dalam fasa praktikal. Umur aku pun masih budak lagi, baru 22 tahun. Aku jalani praktikal selama 6 bulan. Aku masuk ke company tu dan diletakkan di bawah department bos Encik Zaid. Aku sama je macam student lain, buat kerja bila disuruh. Tapi bezanya, aku agak cepat belajar dan aku jenis yang boleh adapt dengan semua arahan bos. Dan mungkin sebab itulah juga aku agak menonjol nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Apa je kerja yang bos bagi, aku dapat siapkan dengan sempurna. Sampai ke tahap aku boleh gantikan tempat bos untuk entertain klien kalau bos kena pergi outstation. Masa tu semuanya nampak lancar dan aku rasa seronok kerja kat situ sebab dapat belajar banyak benda. Kawan-kawan pun semua best je. Tapi aku perasan ada seorang staff nama Kak Maya, bukan nama sebenar juga Dia agak tak senang dengan kehadiran aku dalam company tu. Dia selalu layan staff-staff lain tapi dengan aku dia buat acuh tak acuh. Tapi aku rasa macam tak apalah, okey je. Asalkan dia tak kacau kerja aku, sudahlah. Aku pun masih lagi ramai kawan lain juga dekat office tu. Berbalik pada kisah bos tadi, aku jadi rapat dengan bos sebab aku ni dah kira macam assistant dia dah. Apa je kerja yang dia dapat, dia akan minta untuk aku arrange dan senaraikan semuanya. Termasuklah jumpa klien, buat site visit, meeting dengan supplier and so on. Aku ikut semua arahan dia dan aku yang selalu ada dengan dia untuk urusan kerja. Sampai satu tahap, aku berurusan juga dengan dia walaupun lepas waktu kerja. Kadang-kadang waktu malam, bos akan call aku untuk minta aku arrangekan kerja esok hari. Aku iyakan je lah sebab aku kan masa tu masih lagi praktikal. Lama kelamaan, aku perasan bos akan telefon aku juga untuk luahkan semua masalah kerja dia pada aku. Dia kata dia stres, kena marah dengan klien, dia rasa orang tak peduli dekat dia, dengan segala macam perangai staff lagi dia nak handle. Aku pula dengar je lah semua luahan dia. Masa tu aku ada boyfriend dan banyak kali kami bergaduh sebab setiap kali boyfriend aku call, aku kena decline sebab bos tengah call aku. Aku kata aku tak boleh letak phone sebab bos kalau call aku memang lama. Nak dijadikan cerita, masa tu jugalah boyfriend aku buat perangai. So aku stres dengan kerja dan juga sikap boyfriend aku. Memang kita orang kerap bergaduh sejak aku praktikal dekat situ. Mana taknya, masa pun tak ada. Kadang aku buat kerja sampai lewat malam sebab esoknya nak kena submit pada klien. Yang boyfriend aku pula, dia rasa macam tak cukup masa dengan aku. So, dia cari perempuan lain. Sampailah akhirnya kita orang putus. Aku anggap tak ada jodoh lah. Lepas 4 tahun bercinta, aku agak meroyan pada mulanya bila kena tinggal. Aku tahu silap aku, tapi aku tak ada pilihan masa tu. Dan satu-satunya orang yang ada dengan aku waktu itu adalah bos aku. Dia masih macam dulu, call aku setiap malam. Call atas alasan kerja untuk 5 minit pertama je. Lepas tu mulalah melarat bercerita sampai 45 minit sampai sejam. Aku pula masa tu dalam keadaan sedih, so aku luahlah dekat bos yang aku dah ditinggalkan. Sambil aku menangis, aku cerita semuanya. And surprisingly, bos kata, Alhamdulillah, awak dah single. Tak ada siapa boleh dapatkan awak sekarang ni. Aku terkedu. Bos ni dah kenapa pula? Kemudian barulah dia luahkan perasaan dia pada aku. Dia kata sejak aku masuk company tu, dia selalu curi pandang aku. Dia suka cara aku bekerja. Banyak cakap, pandai ambil hati klien, cepat submit kerja. Aku terdiam. Bos dah kahwin kot. Anak dah 3 orang dah. Dan bini dia tengah syarat mengandung anak yang keempat. Boleh pula dia luahkan perasaan ke aku. Mula-mula aku rasa benda ni satu kesilapan. Aku banyak berjaga-jaga untuk tidak terjerumus dalam rumah tangga orang. Aku tahu dia suami orang dan aku tak pernah terfikir dan terlintas untuk miliki dia. Tapi makin kerap bos mengayat aku lepas dapat tahu aku dah single. Cara dia tu macam seolah-olah dibujang dan ingin memiliki aku. Dia selalu kata, kenapa kita tak ditemukan lebih awal sebelum dia kahwin? Aku cakaplah yang benda ni kan jodoh, ketentuan dari Tuhan. Jangan kita pernah salahkan takdir. Tapi dia degil. Setiap masa dia akan cari aku dan layan aku macam princess. Aku dalam dia mula hanyut dengan kata-kata cinta dia. Fikiran aku stuck. Aku nak cari pengganti tetapi lelaki yang ada dengan aku cuma bos aku je. Sampailah satu masa hubungan kami dapat dihidu oleh Kak Maya. Kak Maya selalu perli aku sebagai perampas. Dia dah lah memang dengki dengan prestasi kerja aku. Ditambah pula aku rapat dengan bos dan dalam diam aku jalinkan hubungan dengan bos.
So, lagilah bertambah benci daripada aku. Dia hasut semua staff yang ada dekat office tu untuk pulaukan aku. Ya. Akibatnya aku selalu bersendirian dekat office. Bila semua orang keluar pergi lunch, mereka tak ajak aku pun. Keluar pun tak bagi tahu. Tiba-tiba, tengok aku dah kena tinggal dah. Lama dia orang tak tegur aku. Teruk aku kena hentam dalam meeting. Dia sengaja cari salah aku untuk malukan aku dan nak jatuhkan aku depan staff lain. Tak ada siapa pun backup aku masa tu. Semua berada di pihak Kak Maya. Masa tu aku rasa dunia aku gelap. Aku hilang arah tuju. Setiap kali balik rumah aku akan menangis mahu-mahunya. Aku mula benci diri aku. Kenapa aku diuji sampai macam ni sekali? Aku tak ada sesiapa untuk meluah. Yang ada cuma bos. Dia tahu semua yang terjadi pada aku. Dan dia tahu aku ni mangsa keadaan. Praktikal lagi 2 bulan habis. Aku rasa aku dah tak mampu dah nak bertahan dekat company tu. Satu je keputusan yang aku buat. Aku nak berhenti dari sini. Aku nak mulakan praktikal dekat tempat baru. Tak apalah kalau kawan-kawan yang lain dah grad. Aku kena extend pun tak apa. Aku rela. Sebab aku dah tak larat dah nak hadap semua ni. Tapi bos selalu pujuk aku untuk terus bertahan. Dia ajak aku keluar makan. Dia ajak aku jalan-jalan. Aku ikut je semua ajakan dia. Kaki aku melangkah kosong tanpa hala tuju. Aku tahu apa aku buat ni salah. Tapi buat masa ni, dia je penyelamat aku. Aku tak ada tempat bergantung. Setiap malam aku akan menangis atas cadar sampai aku lembik. Dan esoknya, aku tetap kena palau dengan satu office. Begitulah hari-hari terakhir praktikal aku. Hinggalah akhirnya aku berjaya juga tamatkan praktikal dekat company tu. Benda yang aku nak sangat selama ni akan tercapai tak lama lagi. Aku tak sabar nak keluar dari neraka dunia ni. My last day was fine. Semua orang buat baik dengan aku sebab bos dah warning semua staff untuk tidak sisihkan aku. Aku diam. Aku tahu mereka berpura, tapi tak apa. Lepas ni aku tak hadap diorang lagi dah. Aku akan bebas. Tapi cerita tak berhenti di situ. Lepas aku tamat praktikal, aku jadi lagi galak kontak bos aku. Bos pula kuat melayan. Kita orang mula macam dilamun cinta. Setiap malam call, message tanpa jemu. Yelah, dulu nak bercinta dekat office kena psycho. Sekarang dah tak ada siapa boleh halang kononnya. Tapi ada satu perangai dia yang buat aku annoying. Setiap kali weekend je, dia mesti akan block nombor aku. Dia block message aku sekali. Aku tahu setiap kali weekend dia akan balik jumpa bini dia dengan anak-anak dia. So mestilah dia tak nak kantoi kan. Aku banyak kali jugalah try call dia masa weekend. Mesti masuk mailbox. Lama-lama aku jadi sakit hati. Aku tahu dia jadikan aku simpanan dia je. Tapi kenapa aku stay? Aku mula rasa penat sangat. Aku tak nak diperlakukan begini. Jauh di sudut hati, aku masih ada kesedaran yang aku salah. Aku tengah kacau suami orang. Aku cuma melayan dia sebab masa tu aku tak ada pilihan lain. Jadi aku doa pada Allah, bersungguh-sungguh aku minta dia tunjukkan aku jalan yang benar. Aku tak nak pilih jalan ni. Aku tak nak jadi perosak rumah tangga orang. Dan satu hari doa aku termakbul. Malam sebelum raya, ada seorang lelaki DM aku dekat social media. Malik, bukan nama sebenar. Aku layan dia. Tujuan aku masa tu untuk jauhkan diri dari bos. Aku nak hentikan hubungan ni dan aku nak buang perasaan aku jauh-jauh. Dan lama-lama, aku dan Malik makin serasi. Aku rasa dia boleh melengkapi kekurangan aku dan aku teruskan melangkah. Aku tahu ini pilihan terbaik. Dan dalam diam, bos mula sedar perubahan sikap aku. Dia sungguh-sungguh merayu untuk aku supaya jangan pergi dari dia. Tapi aku dah mula tak angkat call dia lagi dah. Mesej dia pun aku balas acuh tak acuh je. Lama-kelamaan aku rasa rimas sebab dia selalu kacau aku tanpa sebab. Dan akhirnya aku berterus terang untuk angkat kaki dan terus pergi dari dia. Aku block nombor dia dan semua social media dia. Dia teruk jugalah meroyan lepas tu. Walaupun dah jadi bapa kepada 3 orang anak, tapi ayat dia tu macam akulah satu-satunya perempuan yang bertahta di hati dia. Kini aku dah Malik dah selamat diijab kabulkan. Dan aku dah jauh lebih bahagia dah dengan suami tercinta. Tapi dalam 6 bulan sekali mesti akan ada satu nombor asing yang akan call aku tanpa suara. Walaupun berkali-kali aku block, tapi berkali-kali jugalah dia akan call dengan nombor yang berbeza, tapi dengan cara yang sama, tanpa suara. Aku tak tahu siapa insan di sebalik nombor tu, tapi satu aku nak pesan. Kalau orang dah ambil keputusan untuk pergi, kau pun kena pergi juga dan move on. Berhenti kacau aku. Dan kepada lelaki di luar sana yang dah bergelar suami orang, tolonglah. Jangan act macam bujang. Jaga hati bini tu. Dia dah bermati-matian berjuang nak melahirkan surat kau. Hormatlah dia dan sayangi dia. Isteri ni adalah orang yang tiada pertalian darah dengan kita, tapi sanggup berkorban dan bertaruh nyawa untuk kita tu bergelar bapa. Hargailah dia. Cerita dari Fina, bukan nama sebenar.